Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran sains KSSM tingkatan 4 bagi bab 11 daya dan gerakan, topik 11.4 jisim dan inersia, di mana dalam video ini anak-anak akan diperkenalkan dengan aktiviti homo untuk tujuan memperkasakan lagi fun learning dalam mempelajari STEM. Jom belajar bersama dengan Cikgu Aisyah. Baiklah anak-anak, antara standard kandungan dan standard pembelajaran kita dalam video pembelajaran pada hari ini ialah standard kandungan 11.4 jisim dan inersia, standard pembelajaran 11.4.2, di mana semua anak-anak boleh menerangkan dengan contoh mengenai maksud inersia. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, jom kita tonton berita ini. Seorang pemandu kereta yang seolah-olah tidak merancang perjalanannya. Tindakan pemandu itu yang tiba-tiba memberhentikan kenderaannya di tengah-tengah jalan telah membuatkan seorang penunggang motosikal tidak sempat mengelak lalu berlaku pelanggaran. Baiklah, anak-anak dah tonton kan video itu tadi? Apakah yang berlaku kepada penunggang motosikal di dalam klip berita itu tadi? Anak-anak dapat lihat kan? Baiklah, ada soalan seterusnya. Mengapakah penunggang motosikal tersebut terus tercampak ke hadapan sedangkan pergerakan motosikalnya telah terhenti akibat berlanggar dengan kereta? Kita dapat lihat tadi bagaimana penunggang motosikal tersebut terus terbang tercampak ke hadapan walaupun pergerakan motosikalnya telah terhenti akibat pelanggaran dengan kereta itu tadi. Sebenarnya anak-anak, apa yang berlaku itu tadi adalah penunggang motosikal tersebut sedang mengalami inersia. Apakah itu inersia? Sebenarnya terdapat dua keadaan asal sesuatu objek. Pertama adalah objek yang sedang bergerak seperti dalam gambar A. Kita dapat lihat bola yang ditendang dan juga orang pemain yang sedang berlari itu sedang bergerak. Keadaan asal yang kedua adalah objek yang pegun seperti gambar B dan juga gambar C. Maksudnya, untuk memahami inersia, anak-anak kena faham dahulu bahawa terdapat dua keadaan asal bagi sesuatu objek sama ada bergerak maupun pegun. Okey anak-anak, kita faham dahulu apakah yang dimaksudkan dengan inersia, di mana inersia adalah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asalnya sama ada pegun atau gerakan. Jadi terdapat dua jenis inersia. Pertama, inersia pegun dan kedua adalah inersia gerakan. Apakah itu inersia pegun? Inersia pegun adalah inersia yang menyebabkan sesuatu objek mengekalkan keadaan pegunnya ataupun keadaan tidak bergerak. Manakala inersia gerakan adalah inersia yang mengekalkan keadaan sesuatu objek yang sedang bergerak. Okey, kali ini anak-anak perlu melakukan suatu aktiviti yang kita panggil sebagai aktiviti homo, hands on, minds on. Ini adalah aktiviti fun learning bagi mata pelajaran STEM, terutamanya sains. Okey, pertama adalah aktiviti masuk dalam gelas. Bagaimana melaksanakan aktiviti ini? Anak-anak perlu ambil sebiji gelas, letakkan kad di atas gelas, ambil satu objek, contohnya pita cellophane, letakkan di atas kad tersebut, tarik kad dengan laju dan kenal pasti apakah pemerhatian anak-anak terhadap objek berkenaan. Untuk melaksanakan aktiviti hands-on ini dan juga minds-on ini, mari kita lihat aktiviti yang dilaksanakan oleh kawan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Rizwani binti Batlisha daripada Sekolah Menengah Agama Rantau. Saya telah membuat satu eksperimen berkenaan dengan tajuk inersia iaitu masuk ke dalam gelas, di mana kad akan ditarikkan dengan laju. Pemahaman yang dapat saya jelaskan daripada eksperimen ini ialah objek terus masuk ke dalam gelas apabila kad ditarik dengan laju. Sekian, terima kasih. Okey anak-anak, dah dapat lihat kan apa yang kawan anak-anak Izwani lakukan? Jadi lepas ni, anak-anak boleh laksanakan sendiri aktiviti homo ini di rumah untuk memahami lagi mengenai inersia. Apakah pemerhatian bagi aktiviti tadi?
Dan apakah inference kepada aktiviti homo yang pertama ini masuk dalam gelas? Ingat ya, inference adalah sebab kepada pemerhatian. Okey, kita dapat lihat apabila Izwani menarik kad dengan laju, objek iaitu piti selofan tadi terus terjatuh ke dalam gelas. Mengapa? So, ini adalah inference-nya. Ini kerana inersia objek tersebut mengekalkan keadaan asalnya iaitu pegun, tidak bergerak. Objek pita selofan tadi tidak bergerak bersama dengan kad tetapi jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Okey, anak-anak telah berjaya melaksanakan aktiviti homo yang pertama. Mari kita lakukan aktiviti homo yang kedua yang dipanggil sebagai jatuh tepat. Okey, pertama, susunkan gelas secara selari. Kemudian anak-anak letakkan kad di atas gelas tersebut. Ambil cardboard, bentukkan tiang dan susun 3 tiang di atas kad. Pastikan tiang-tiang tersebut selari dengan mulut gelas. Kemudian letakkan shilling di atas tiang-tiang itu. Tarik kad dengan laju dan anak-anak lihat apakah pemerhatian anak-anak terhadap shilling-shilling berkenaan. Jom kita lihat kawan-kawan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti ini dipanggil jatuh tepat di bawah tajuk inersia, yang mana kertas akan ditarik secara laju. Pemerhatian saya pada aktiviti ini adalah duit shilling tidak mengikut arah pergerakan kertas tetapi terus jatuh ke dalam cawan. Okey, itu adalah pemerhatian bagi eksperimen yang kedua. Okey anak-anak telah lihat rakan anak-anak Aisyah melaksanakan aktiviti homo yang kedua iaitu jatuh tepat. Apakah pemerhatian Aisyah tadi? Ya, Aisyah mengatakan apabila kertas ditarik dengan laju, duit shilling terus terjatuh ke dalam cawan. Kita dah tengok apakah pemerhatiannya, maka inference bagi aktiviti ini ialah inersia duit shilling mengekalkan keadaan asalnya iaitu pegun. Maka duit shilling tidak bergerak bersama dengan kertas tetapi jatuh ke dalam cawan akibat daya graviti. Okey anak-anak, kita buat aktiviti yang ketiga. Hey, buku saya tertinggal. Ambil 5 buah buku, susunkan buku-buku tersebut di atas meja. Tarik buku yang paling bawah selaju yang mungkin. Nyatakan pemerhatian anak-anak terhadap buku di sebelah atas. Jom kita tengok kawan-kawan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ibrahim bin Mansur dari Sekolah Menengah Agama Rantau. Ini menunjukkan satu contoh konsep inersia bagi jenis inersia pegun. Apabila pemerhatian yang saya dapat ialah apabila kita menarik buku di bawah dengan cepat dan pantas, kedudukan inersia pegun akan mengekalkan kedudukan buku di atas dan menyebabkan buku jatuh ke bawah. Wah, nampaknya buku di sebelah atas tak terjatuh mengikut buku yang ditarik. Okey, kita dah lihat aktiviti homo yang ketiga. Hey, buku saya tertinggal yang telah dilaksanakan oleh Alif sebentar tadi. Apakah pemerhatian kita terhadap aktiviti tersebut? Ya, apabila buku di bahagian bawah ditarik dengan laju, buku di bahagian atas terus jatuh ke bawah tetapi tidak mengikut buku yang ditarik itu tadi. Apakah sebabnya? Maka inference-nya adalah inersia buku mengekalkan keadaan asalnya iaitu pegun. Di mana buku di bahagian bawah tidak bergerak bersama dengan buku di bahagian atas yang ditarik. Baiklah anak-anak semua yang saya kasihi, kita telah melaksanakan 3 aktiviti homo, hands-on, minds-on dalam Fun Learning STEM ini. Pertama, aktiviti masuk ke dalam gelas. Kedua, aktiviti jatuh tepat. Dan yang ketiga adalah aktiviti, hey, buku saya tertinggal. Dan ketiga-tiga aktiviti ini adalah inersia bagi jenis. Ya anak-anak, jawapannya adalah inersia pegun kerana keadaan asal bagi ketiga-tiga objek adalah tidak bergerak. Pandai.
Okey, kita dah lihat bagi inersia jenis yang pertama iaitu inersia pegun. Bagaimana pula dengan inersia jenis yang kedua, iaitu inersia gerakan? Okey, anak-anak perlu melihat menggunakan pemerhatian anak-anak dan juga imajinasi anak-anak mengenai situasi di dalam bas yang sedang bergerak. Sebuah bas sedang bergerak dan dipenuhi dengan penumpang. Tiba-tiba bas ini berhenti. Apakah yang berlaku kepada penumpang di dalam bas? Seperti yang kita lihat, kita dapati bahawa penumpang di dalam bas bergerak ke hadapan. Anak-anak, kita dapat lihat tadi bahawa sebuah bas yang bergerak kemudian berhenti tiba-tiba menyebabkan penumpangnya bergerak ke hadapan. Mengapakah penumpang tersebut tidak berhenti bersama-sama dengan badan bas? Cuba anak-anak kenal pasti apakah pemerhatian kepada situasi di dalam bas yang sedang bergerak itu tadi. Apabila bas berhenti tiba-tiba, badan penumpang kelihatan kekal bergerak ke hadapan. Mengapa? Mengapa badan penumpang tetap bergerak ke hadapan sedangkan bas sudah berhenti? Jadi, inferensnya adalah inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang. Apakah keadaan asalnya? Iaitu keadaan sedang bergerak. Maka, penumpang akan meneruskan gerakannya ke hadapan walaupun bas telah berhenti bergerak. Ini kerana disebabkan oleh inersia gerakan di dalam badan penumpang itu sendiri. Anak-anak masih ingat berita inersia yang kita lihat pada awal? Jom kita tonton semula. Seorang pemandu kereta yang seolah-olah tidak merancang perjalanannya. Tindakan pemandu itu yang tiba-tiba memberhentikan kenderaannya di tengah-tengah jalan telah membuatkan seorang penunggang motosikal tidak sempat mengelak lalu berlaku pelanggaran. Anak-anak dapat pastikan bahawa penunggang motosikal tersebut sedang mengalami satu inersia iaitu jenis inersia gerakan. Apakah pemerhatian terhadap penunggang motosikal tadi dan apakah inferensnya? Pemerhatiannya, kita dapati seorang penunggang motosikal itu tercampak ke hadapan apabila sebuah kereta menghalang pergerakan motosikalnya. Mengapa? Pandai anak-anak. Walaupun pergerakan motosikal telah terhenti akibat berlanggan dengan kereta, inersia gerakan bagi penumpang motosikal berkenaan mengekalkan keadaannya yang sedang bergerak. Jadi itu adalah contoh bagi inersia gerakan. Anak-anak, sebenarnya inersia pegun dan inersia gerakan ini mematuhi hukum gerakan Newton pertama yang diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton. Apakah hukum tersebut? Sir Isaac Newton menyatakan dalam hukum gerakan Newton yang pertama bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya iaitu sama ada pegun atau sedang bergerak dengan laju malar, laju yang tidak berubah hal lajunya dalam suatu garis lurus dengan syarat jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Alhamdulillah anak-anak telah melaksanakan aktiviti homo bagi inersia pegun dan juga inersia gerakan. Walaupun inersia gerakan tu anak-anak tak melakukan hands on tetapi minds on kerana anak-anak melakukan imajinasi berdasarkan video yang dipaparkan. Jom kita uji kefahaman kita berkenaan inersia. Ini juga salah satu aktiviti homo. Soalan yang pertama. Raja menunjukkan sebuah lori penuh dengan beban bergerak menuruni cerun. Mengapakah beban itu terhumban apabila lori melanggar halangan? 3, 2, 1. Ya, jawapannya, beban di dalam lori itu mengekalkan keadaan asalnya iaitu sedang bergerak. Maka apabila lori melanggar halangan, beban akan terhumban ke hadapan. Ini adalah inersia gerakan. Okey, kita cuba soalan yang kedua. Raja menunjukkan kesan ke atas seorang pemandu yang tidak memakai tali pinggang keledar apabila berlaku pelanggaran. Pemandu ini terhumban ke hadapan ya anak-anak dan menghentam cermin kereta hadapan. Mengapakah kesan ini berlaku? 3, 2, 1.
Ya, inersia pemandu itu mengekalkan keadaan asalnya iaitu sedang bergerak. Maka pemandu ini terhumban ke arah cermin hadapan. Cermin hadapan kereta ketika sedang berlaku pelanggaran dengan usaha inersia tersebut mengekalkan keadaan gerakannya. Maka kesan pelanggaran ini pun berlaku. Ini adalah contoh soalan SPM yang telah lepas. Okey, adakah anak-anak telah berjaya mencapai standard pembelajaran pada hari ini? Imbas kembali apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita, di mana kita belajar mengenai jisim dan inersia, di mana standard pembelajarannya anak-anak boleh menerangkan dengan contoh maksud inersia. Jadi diharapkan dengan pembelajaran kita menerusi video pembelajaran pada hari ini, anak-anak semua boleh menerangkan dengan contoh apakah maksud inersia dan anak-anak boleh menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai inersia pegun dan inersia gerakan. Itu sahaja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Nantikan video lain untuk pembelajaran Homo, Fun Learning, STEM bersama Cikgu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.